Assalamualaikum, salam Sabtu 6 Jun 2020. Kita nak buat support resistance. Orang kata asas kepada technical sih paling mudah orang kata support resistance, tapi yang mudah-mudah tu yang masalah kita di mana kita nak tandakan support resistance tu. Yang kedua, kalau dapat jenis cat-cat yang macam ni, yang gedung-gedung gigil ni, tahu tak? Sini ke. Okay. Jalan-jalan sambil tengok cat lah, macam mana kita nak tandakan support resistance. Kalau tengok cat kat K1 ni bukannya baru hidup dia dah lama hidup ni. Sejak 2000, setakat data yang ada lah, 2006 dah ada lah. 2006. Jadi kalau kita nak tandakan support resistance, cara yang paling mudah, kita kena tengok dekat mana puncak-puncak yang berlakunya dia berhenti kan, tiba-tiba dia naik. Ni kan dia berhenti kan, tiba-tiba dia naik. So kat mana yang paling kuat kita nampak dia dia berhenti, lepas tu dia naik. Jadi kita tandakan. So keseluruhan ni kita tandakan bulat-bulat macam ni kan, kita tandakan. Even ni pun paling tinggi, tandakan. Mana yang ada dia betul-betul kuat. Kalau setakat yang kecil-kecil macam ni kecil-kecil ni naik sikit, turun naik sikit, kecil-kecil ni kita tak panggil dia, kita panggil minor je lah. Kita nak yang betul-betul dia masuk dia langgar, dia jatuh. Dia langgar dia jatuh. Dia langgar dia jatuh. Tapi yang ini paling kuat. Di mana kalau dia langgar sini terus jatuh. Ini area sini. Dan yang kedua, biasanya orang kata kalau support resistance ni yang banyak titik. Kenalah. Okay. Jadi saya tak nak cerita lah yang benda tu sangat panjang nanti cerita, tapi kalau boleh lah kita nak gunakan macam mana kita nak gunakan support resistance tu untuk buatkan trading plan kita lah. So jadi K1 ni tak payah panjang-panjang pun sajalah, sebab kebetulan ni boleh tunjuk. So K1 paling tinggi haras tu. Lepas tu kita boleh tandakan, katalah ni kita bermula dengan dari kiri bukannya dari kanan, kita ambil dari kiri. So, kita boleh tanda area sini. Lagi okay, mungkin kat area sini ni, kat mana dia ada banyak sini. Katalah kita ambil area payah betul lah cat ni, sebab saya tak suka support resistance. Buat sakit kepala. Okay, contoh je lah. Jadi kita ada arah sini, dia naik, dia turun. Lepas tu dia turun, dia naik, sini dah jadi resistance. Maknanya dia pernah turun, dia naik, dia jadi resistance. Sini pun dia jadi support, naik, turun, sini dah jadi resistance. Sini tembus balik, area sini ni yang kita tandakan tadi, ni kita tandakan sini lah. So tanda area sini kan, kita dah jadi resistance kat situ. Yang ini kena balik dekat area yang lama. So jadi bila kita dah nampak macam ni, so kita punya plan, kalau itulah tanda area-area yang kuat ni. Jadi sebelum kita nak sampai ke sini, of course lah kita kena lepas yang ni. Okay. Daripada sini, kita kena lepas ini. So dia dah lepas. Jadi plan dia senang je lah. Kita beranggapan support resistance lah. Kalau betul dia nak pergi atas ni, dia kena lepas. Jadi kita punya plan sama ada, kalau dia lepas ini, kita boleh entry, ataupun kalau dia turun, mungkin dia akan ada lantunan kat situ. So kalau tak ada lantunan, mungkin dia akan berlantun di sini. Macam itulah lebih kurang. Okay, kalau kita tengok chart lain, katalah hibiscus. Okay, hibiscus ni terang-terang kita nampak dia sedang menurun. Jadi kita boleh tandakan lah, katalah ni paling high. Lepas tu kita ada ni paling high. Tanda dulu, nanti kita fikir kemudian. So ni kita ada nampak high kat sini. Lepas tu kita nampak low, area-area sini low, panjang-panjang ni low. Okay, di tengah-tengah ni dia punya mungkin kita panggil minor lah, katalah area sini lah. Okay. So, kalau kita tandakan tadi, so sini, so high, so dia break, dia jatuh, dia buat low, dia naik balik, langgar kat sini. Nampak? Jadi kalau kata kita berkeadaan pada ketika itu, kita tengok chart kat sini, jadi kemungkinan besar kalau chart tu masih nak naik, kita boleh dapat target awal-awal lagi kemungkinan di sini. Sebab apa?
pernah jadi resistant. Jalan-jalan-jalan, dia buat support. So, sini support, bocor. Jadi kalau kata cat ni, kalau nak pergi, so target ni kat mana? Selain daripada cover gap ni, kemungkinan besar sebab kita ada tanda sini nampak macam kuat support dia. Jadi dia dah bocor, kemungkinan besar dia sampai sini. Kalau dia masih kuat lagi, kemungkinan dia test kat sini. Sebab tu orang letak target, okey sini satu. Kalau lepas, yang kedua. Jadi kalau kita punya plan, kalau nampak masih dah dekat-dekat macam ni, adakah kita nak beli lagi? Boleh lah kalau kita kira kita katalah sekarang harga tutup 68 sen. Target dia ada 765. Masa ada lagi lah. Cuma dia punya target persen dia tu dah semakin kurang berbanding kalau kita berada di sini tadi. Contoh macam ni. Ni kita dah tanda. So dia jadi resistant. Pum, tembus pada 2017, 2018, 19, 20, pum jatuh. Nampak dia cuba. Dua kali dia cuba. Area ni tak sempat nak jadi support balik, tapi dia jadi resistant dan resistant berjaya ditembus, naik dan dia retest balik. Jadi kalau katalah kalau kita nak membelilah, sama ada kita beli ketika resistant ni break ataupun kita tunggu sampai dia retest balik. Betul tak? Sini dia naik dan tembus, dia retest. So sinilah area yang orang kata sedap nak belilah. Sedap nak beli. Sebab kan kita pernah tengok kat belakang dia pernah buat sejarah lama dia. Okay. Ini kalau kita pakai support resistance dah, dia lebih sama juga kalau kita pakai macam ni. Yang ni video ni semalam ada, boleh tengok cerita pasal hibiscus tu macam nak beli ya. Antara melintang dengan yang trend line yang melintang ni dengan yang bukan melintang, yang menyending ni dengan support resistance yang kita lukis tadi, yang mana lebih kuat ataupun lebih orang kata cantik, okey, yang melintang. Sebab apa? Melintang ni mewakili harga ni terus, kita boleh nampak harga terus. Sedangkan kalau kita buat trend line, dia tak mewakili harga sangat. Kita nak agak-agak pun susah je tunjuk kat sini. Kat mana kita nak tunggu? Aras harga berapa? Kalau melintang. Tapi yang trend line ya. Tapi kalau support resistance yang macam ni, kita boleh nampak harga dia terus. Untuk yang ni, so minor dia ada kat sini. Ni kan dia break kan, lepas tu dia test banyak kali. So kalau kata kita nak beli, sebenarnya area-area sinilah yang sesuai untuk kita beli. Sebab apa? Kalau tak jadi, kita terus cut. Stop loss ni dekat-dekat je. Kalau kita letak stop loss kat bawah ni pun boleh, tapi itulah asyik-asyik beli kat atas. Stop loss kat bawah ni, gila. Baik kita tunggu je beli kat bawah ni, ataupun kita tunggu je sampai dia betul-betul break. Macam ni, betul-betul dia break. 2 hari tak turun pun aras dia break. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari tak pernah turun pun ke aras yang dia break sini. Okay, lagi. Tapi ni chart downtrend lah. Chart downtrend. So untuk KNM ni memang dia pun dah lama hidup. Agak lama. Ni zaman-zaman minyak gila. Pernah sampai, kalau ikut data ni ada sampai RM8. So sekarang ni baru 25 sen. Semua orang berfikir mungkin dia boleh sampai RM8. Itu kurang pastilah. Tapi yang pertama dia tak halal lah. Tapi kita tandakan je lah. Tempat yang kita nampak macam, kenapa kita pilih sini, kita nampak sini support. Dia buat support, break dan dia retest jadi resistant. So kat sini, walaupun nampak dia naik, tapi tak lama dia masih bocor balik dan dia jadi resistant. Okay. Pada ketika bawah ni, dekat bawah ni pula, so kalau kata ada orang membeli, kat mana dia rasa dia nak target dia, of course lah kat sini. Kemungkinan besar kat sini. Sebab apa? Dia pernah retest, jatuh, dan kemungkinan kita boleh tanda kat situ. Kalau tidak, kat situ pun, sebab bawah ni pun kita dah nampak, ini kita panggil minor lah. Area sini, di mana kita nampak kat sini pernah jadi support, jadi resistant.
Jadi resistance, dia tembus, dia jadi support. Okey. Dia support jatuh-jatuh up. Okey, jadi kemungkinan besar ke sini dulu paling dekat 31 sen. Dengan 25 sampai 31 boleh. Itu yang kadang-kadang kita dengar masih ada ruang lagi untuk naik, masih ada ruang lagi untuk naik. Tapi sebenarnya ruang dia tu tak semewah lah. Ruang yang dia bagi tu dah tak semewah yang tertinggal sekarang. Ini pun sama. Tu boleh kata mana tadi. Cuma tu lah dia yang kecil-kecil ni. Kecil-kecil ni. Dia support resistance dia tu dah buat sakit mata kan. Kalau nak pakai weekly pun boleh. Weekly lagi senang. Sebab kita nak kurangkan noise, jadi weekly ni kita senang tanda lah. Kalau kita buat balik, okay, kita nampak keseluruhan sama jugalah cerita dia. Support, so kita ada sini support, resistance, bocor support je, kemungkinan besar ke situ juga. So dari situ kita dah boleh buat plan lah. Okay, ni cerita minyak sama je. Bila minyak bergerak sama, kita nampak gerak sama. Okay, BC Mall mana paling tinggi, inilah IPO dia lah. So IPO dia. Untuk stok-stok healthcare ni, memang kata dah tinggi kan dengan PE dia berat apa semua. Tapi kalau kata masih lagi boleh layan lower time frame, okey sajalah. Contoh macam ni, tak apalah kita, sebab harga sekarang ni berada di atas, jadi kita ambil yang paling tinggi. Inilah paling tinggi dia pernah buat. So, dia try sekali tak lepas, kali kedua dia try lepas. Kali dua lepas. Tapi 1, 2, 3, 4. 3 hari jatuh dan sekarang dia masih lagi di sekitar kawasan aras yang dia pernah break ni. Lama ni. Jadi kemungkinan besar kita masih boleh lagi beli dekat sini sebab dia dekat dengan sokongan. Sebenarnya resistance lama jadi sokongan. Cuma itulah valuation dia terlalu tinggi. Cuma area-area di bawah ni masih lagi okey. Kalau kita rasa antara harga sekarang dengan sokongan yang kita nampak masih lagi dekat. Jadi potensi tu ada. Tak kisahlah orang kata apa ni. Sebab kalau kata kita beli dia jatuh, then that's it lah, habis. Kita takkan kata trend ni akan habis. Trend sekurang-kurangnya ni baru bulan April start. Baru 2 bulan sebenarnya. So kalau trend menaik selalunya antara 3 ke 6 bulan. Cuma sekarang dalam masa tempoh 3 bulan selepas dia naik tu memang terlalu tinggi, melebihi daripada apa yang jangkaan. Terlalu tinggi lah, terlalu banyak minat. Okay, lagi kita ambil chart yang tak sama. So LKL ni pun sama jugalah, dia pernah buat aras tertinggi. Okay, aras tertinggi dia pernah buat. Jadi yang support resistance bawah ni kita boleh abaikan dulu lah sebab harga berada di atas. Dan ini adalah aras tertinggi yang dia pernah buat. Okay, ini contoh breakout tak jadi. Dia break dalam masa 2 hari dia dah jatuh balik. Even nampak seolah-olah macam dia nak jadi resistance kat sini. So bila masa sesuai lagi nak beli, sama ada kita tunggu sampai dia break sekali lagi, breakout sekali lagi, ataupun kalau dia masih melentang-lentang kat bawah ni, kita boleh buat cari support ni. Saya tak suka lah support macam ni, buat pening kepala. Ataupun kita tunggu dia jadi pattern lah. Satu pattern, saya target dia mungkin akan buat satu lagi pattern, mungkin macam ni lah lebih kurang. Dia kecil-kecil sikit sebelum dia start break. Kalau tidak, kalau dia tak mampu break, jangan kita just tunggu sajalah di belah bawah aras-aras yang dia pernah jadi sokongan. Pakai trend line pun boleh kalau nak. Kadang-kadang stok tu memang follow trend line. Kemungkinan besar kita boleh tunggu dia jatuh kat situ. Jatuh kat sini bersamaan dengan aras area sini juga lah.
area di sini juga. Tapi kalau ikutkan, kalau kita nak stok tu naik, kita boleh tunggu dia break. Sebab apa? Stok nak naik dia kena break. Macam mana dia buat pun, gitu ke, tetap kalau dia nak naik dia kena break aras lama, aras tertinggi lama, dia mesti break. So yang lain ni pun sama, adjacent ke apakah. Cat ni susah nak baca dia sebab cat dia macam sikat kan, orang panggil sikat kan. Jadi kita boleh tandakan lah. Sebab harga dia dekat atas, jadi kita cari kat mana dia pernah jadi resistant yang paling kuat jatuh dia, dan juga resistant di mana dia pernah jadi banyak disentuh. Jadi kalau kita tengok waktu katalah masa orang tu start di bawah, dia berhenti pun hampir sama je aras yang dia pernah buat resistant. Betul tak? Yang ni kita boleh padam tu. So kalau kita tengok, betul tak? Tempat yang sama je. Sebab dia pernah jadi resistant tempat yang sama juga. Sebab tu bila dibeli sampai resistant, dia jadi sangkut. So yang ni kalau dia nak tembus resistant tu, nak tak nak kena lepas aras 20 sen. So lepas 20 sen baru mungkin kita boleh lukis, kita buat pattern lah. Ini macam U kan, tapi tak apalah, kita buat pattern ni. Jadi kalau kata dia jaya break, kemungkinan besar kita anggap dia 1-to-1 target. Ataupun kita tengok kat tempat lama, dia mana, dia ada gap. Kita tahu chart ni okey ke tak. Okey maksud saya, adakah data dia betul. Jadi sama je lah. Sekarang dia masih sangkut di resistant, jadi tak boleh nak buat apa-apa, kena tunggu sampai dia lepas. Ini kamu ni apa? Jual pasir. Jadi rimbunan sawit lah. Ini cerita sawit pula. So sawit, so start stok ni kalau ikut dari belakang lah, tanda yang atas. Sebab dia harga di bawah kan, jadi kita kena cari lah kat mana support become resistant. Contoh macam ni, saya boleh pilih, mungkin saya pilih sini, arah sini, sebab ni break, support, dia jadi support, support, sekarang dia jadi resistant. So banyak lagi ni tempat yang sama lebih kurang. Mungkin yang sini pun ada. Kenapa break, support, bocor, break, support balik, jalan lama, bocor, dan hari tu hari masa dia rally gedung-gedung, so sampai area yang hampir sama. Jatuh. Jadi target kita ke mana? Mungkin ke sini dulu. Untuk aras sawit ni, sebab saya ada pilih tu hari. Kenapa saya pilih dia? Cerita dia sama je lah. Sebab apa? Dia ada satu naik, satu turun. Sekarang dia tengah gede, godok. Saya membayangkan, mungkin kita boleh nak bayangkan dia buat, kalau dia berjaya lepas, kita bayangkan dia double bottom lah. Besar double bottom ni. Yang penting cerita dia tak jatuh lagi sangat bawah daripada ni. Sebab berbeza dengan pada ketika ni, dia naik sikit sampai atas, jatuh. So dia naik sikit jatuh. So cerita dia masih lagi down sampai kat sini, kita tak tahu dia nak jadi apa. So mana kita nak tunggu sampai dia break. Mana kalau dia break, kalau betul dia break di atas yang harga 47 sen ni, dia dah membuang sifat-sifat lama dia ni. Faham tak? Kenapa kita kena tunggu breakout? Dia dah buang sifat-sifat lama dia. Sifat dia betul-betul dah berubah kalau dia berjaya break lah. Tapi dalam masa yang sama, untuk yang kita tengok yang dekat ni, lah, aim kita untuk sini. Kita tengok ni pun dia dah break, ni pun dia dah break.
Ni small break So sini untuk yang small saya tak ambil yang support resistance kuat. Dia break, dia retest. Dia break, dia retest. Sekarang ni dia break, belum lagi retest, tapi kalau boleh kita nak dia teruskan kenaikan lah. Untuk yang ni senang je, bukan senang je, kita boleh buat sebab dia gerak begitu je, kita buat trend line lah kalau nak masuk lebih awal. Jadi yang ini pun sama ada kita tunggu dia break sekali lagi ataupun kita buat je satu trend line sama macam ni lah. Tunggu sampai dia break. Kalau nak breakout trend line ni kita nak masuk selebih awal sikit berbanding dengan breakout atas lah. Ataupun kalau pakai trend line pun boleh, kalau nak ambil lah trend line tu. Dia kalau dia turun lagi kena area sini. Sebab apa, kalau kita beli sekarang dia dah berada di kawasan-kawasan resistance ni. Nampak ni. Memang saya kata tadi, kita bayangkan kalau dia lepas, itu cerita kalau dia lepas sampai atas lah. Kalau dia langsung kat sini kita beli dia tak sampai atas, apa cerita. Dia dah sampai resistance, sekarang pun dah sampai resistance. Sebab apa? Kenapa kita takut dekat resistance? Sebab pada ketika harga sampai sini, kedegung jatuh. Bila harga sampai sini, pum jatuh, dah tolak. Kita tak nak lah sampai sini, yang beli berdebung boleh bagi kat sini. Jadi itulah plan dia. Sama ada, tapi untuk yang kecil-kecil ni lah, kecil-kecil ni kita ada dia punya plan dia kan. Asalkan dia break, kita boleh tumpang waktu dia breakout. Tapi cerita dia ni sama lah macam FB Group, bukan FB Group, yang semalam tu contoh App Asia. Alah, lupalah App Asia dengan Cheers cerita pasal apa App Asia. Tak ingat lah. Oh, dengan Siling. Satu lagi sama dengan Dinex. Dinex waktu ketika dia di sini. Waktu ni kan dia dapat, masih ingat masa kita di apa ni, teori naik. Lepas sini dia dah start jatuh. Lepas jatuh. Dia jatuh pada ni, sebenarnya kita di waktu tu kita dah tengok dia naik lama kan, kawasan sini kan, dah tengok. Lepas tu dia jatuh. So saya kata jual sebab dia ada right issue. Kat sini, ni bulan puasa ni, 19 sen. Kalau tak tolak dividen lah, maksudnya memang 19 sen. Beli duit raya, simpan, bukan dia bulan puasa ke bulan raya lah, simpan untuk duit raya. Memang dia pergi. Lepas tu dia jatuh. Lepas tu dah tak tengok dah. Tapi dalam tempoh dia berubah tu, biasanya kita akan nampak trend line dia berubah lah. Dia break trend line lah. Ini yang dia dah jadi kita dah jadi breakout support. Tapi dia naik masa ni dia terlalu berat lah. Sebab tu candle dia nampak dia macam kecil-kecil ni. So breakout yang kita takut sebenarnya bila kita beli breakout jatuh. Tapi cerita dia nak buat apa? Dia nak buat new high dan ada rally. So candle yang kecil-kecil ni dah jadi panjang. Apa saja yang kita nampak kecil-kecil ni semua dah jadi panjang. Dan dia sempatlah rally sampai 60 sen tak salah. Ni keseluruhan kawasan ni saya kecilkan, kita nampak macam tu dah tinggi sangat kan. Gitulah cerita dia. Rupanya tak cukup tinggi. Sempat lagi dia rally bulan 2 sampai bulan 4. 2 bulan lagi dia tambah. So ini, jadi kalau keseluruhannya dari bulan sini bulan 12, katalah bulan 1 sampai bulan 4. Bulan 4 bulan. 4 bulan. Satu stok saja 4 bulan. Jadi kalau kata kita nak membeli di area sini, nak membayangkan dia macam ni, kena bertahan je lah. Tak pun beli jual pun, kita masih lagi dalam stok yang sama. Sebab kenaikan ni pun boleh tahan jugalah. Kata kita beli arah 20 sen lah, 25 sen. Kita jual kat sini lah 60 sen. Tak payah tinggi-tinggi lah. Dia 134%. Inilah yang stok healthcare buat sekarang. Dia healthcare dalam keadaan begini. Sama juga kalau kita buka cat-cat mana-mana pun,
tandakan je. Okay, macam ni saya dah tandakan. Kita ada support, kita ada support, kita ada support, kita ada support jadi resistant. Dia tu pernah sekali dia naik sampai kat sini tersangkut. Dan sekarang ni harga pada ketika ni, di mana aras support lama, ni support lama jadi resistant, bocor macam tak berapa kuat area ni tapi tersangkut kat sini. So kalau kata kita nak beli, tunggulah sampai dia lepas yang ni, duduk kat atas ni. Contoh je lah contoh. Tapi memang itulah, bukan cakap contoh, itulah cerita dia. Sebab kadang-kadang kita main beli je, kita tak ada tanda pun benda ni, kita pun tak dapat nak bayangkan apa nak jadi. Dan kita beli dah cantik breakout, kenapa batal balik? Rupanya kita beli breakout, dia dah sampai aras support become resistant ke, resistant become support ke. Tak ada, susah-susah buka signal, tunggu sampai signal mari. Sebab ini TP, entry TP, lepas ni pasti ada entry. Kalau ada lah, kalau dia nak bagi, selagi tak ada entry, tak ada. Tapi yang ini cerita kalau kata dia dah naik banyak, turun, kita cuma nak tunggu next breakout. Betul tak? Naik, kita nak tunggu dia next breakout untuk tumpang. Tapi kalau tak ada next breakout, jangan kita boleh tunggulah sampai dia keluar entry balik. So ingat, entry ada TP ataupun exit. So entry, sekarang dah nampak TP, lepas ni confirm kalau ada entry, dia akan keluar entry. Kalau tak ada, memang tak ada. So kena ingat, ada entry, kalau tak ada TP, dia kena exit. Dia terkena dekat candle exit lah. So ini, ada entry, ada TP. Dah settle. Lepas tu kan kita menunggu, banyak-banyak ni menunggu entry. Ada tak? Tak ada. Sini bos. DJSR.com